Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rushidi bin Roslan, nombor metrik 266603 bersama 4 orang rakan saya iaitu Fendi, Faisal, Faizal dan Syahidan daripada grup G Johor telah memilih tajuk isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor informal. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Di Malaysia, pekerjaan di sektor informal merangkumi 9.4% daripada jumlah keseluruhan. Mengikut statistik, terdapat 2.54 juta orang dalam pekerjaan tidak rasmi pada tahun 2019. Terdiri daripada 1.26 juta di sektor informal dan selebihnya di sektor informal. Perusahaan dan isi rumah, lapor Jabatan Perangkaan Malaysia di OSM hari ini. Pengenalan yang kedua, sumbangan pekerjaan di sektor informal adalah 8.3% pada tahun 2019. Pekerjaan di sektor informal menurun 4.9% pada tahun 2019 iaitu 1.26 juta berbanding 1.39 juta pada tahun 2017. Pekerjaan di sektor informal adalah mereka yang bekerja sebagai pembina rumah, pengasuh, penjajah makanan, tukang roti, pemotong rumput, kerja bangunan dan kecergasan fizikal. Sebahagian besar pekerjaan di sektor informal ialah beroperasi di rumah, diikuti oleh tidak ada lokasi tetap atau bergerak, pasar atau gerai jalanan, dan kilang atau pejabat ataupun bengkel. Jadi saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya Faisal yang akan menerangkan tentang konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal bin Ahmad, nombor metrik 266090 akan membuat pembentangan berkaitan dengan konsep tugasan kami. Dari segi perspektif konsep, terma informal telah dicipta oleh Kit Hart pada tahun 1973. Beliau merupakan seorang ahli antropologi sosial dan orang pertama yang mencipta istilah sektor informal dalam konteks dunia ketiga ke dalam literatur akademik. Beliau memperkenalkan konsep sektor informal untuk menggambarkan sebahagian daripada tenaga buruh bandar yang bekerja di luar pasaran buruh formal. Namun, menurut Bremen dan Das dalam Okosu 2013, konsep yang dinyatakan oleh Hart telah dianggap sebagai sesuatu yang lebih bersifat deskriptif, iaitu tanpa membuat analisis yang mendalam. Oleh hal yang demikian, wacana tentang definisi, saiz dan hubungan pekerjaan adalah tidak meyakinkan. Konsep sektor informal oleh ILO berdasarkan laporan misi Kenya pada tahun 1972 pula menjelaskan sektor informal ditandai dengan mudah dimasuk oleh pengusaha baharu, penggantungan pada sumber-sumber asli, hak milik keluarga, operasi skala kecil dan produktiviti yang rendah. Pada tahun 1993, The 15th International Conference of Labour Statisticians (ICLS) menyenaraikan definisi berikut berkaitan dengan perusahaan informal. Pertama, perusahaan yang tidak diperbadankan. Yang kedua, semua atau sekurang-kurangnya satu barangan atau perkhidmatan yang dihasilkan adalah bertujuan untuk jualan atau transaksi barter. Yang ketiga, saiz mereka dari segi pekerjaan akan ditentukan mengikut keadaan negara, tidak didaftarkan di bawah bentuk undang-undang negara dan pekerja mereka tidak berdaftar. Dan keempat, terlibat dalam aktiviti yang bukan pertanian. Konsep bagi COVID-19. COVID-19 merujuk kepada satu virus novel baharu iaitu coronavirus yang berlaku dan lebih dikenali sebagai coronavirus 2. Coronavirus ini merupakan satu virus yang akan menyebabkan masalah pernafasan sama ada bagi manusia ataupun haiwan. Virus ini telah mula dikesan di wilayah China dan telah diisytiharkan sebagai wabak kerana berlakunya peningkatan kes yang lebih tinggi daripada jangkaan dan akhirnya penyakit ini dikategorikan sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Pada pertengahan bulan Mac 2020, menurut kajian Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, telah mencatatkan jangkitan pertama bagi pesakit COVID-19 di salah satu pasar wilayah Wuhan di China.
Hal ini demikian kerana penduduk di sana mengamalkan pemakanan makanan eksotik ataupun haiwan liar seperti musang, kelawar, katak dan kalajengking dengan tujuan untuk mendapatkan khasiat seperti awet muda, kekal sihat, badan akan lebih fleksibiliti dan lebih bertenaga, menjadikan pemakanan haiwan liar di sana tidak dapat dikawal dan dibendung. Penyakit COVID-19 ini mempunyai pelbagai simptom yang akan menunjukkan gejala awal jika seseorang itu menghidap penyakit COVID-19, seperti demam panas di mana suhu yang ditunjukkan akan lebih 37.5 darjah Celsius, batuk kering, selsema dan kesukaran untuk bernafas. Apabila pesakit telah menunjukkan gejala sehingga kesukaran untuk bernafas, maka pesakit tersebut akan dihantar ke bilik rawatan rapi ICU untuk didapatkan rawatan lanjut. Sekian saja untuk bahagian saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizul bin Hanafiah, matrik nombor 266047. Saya ingin meneruskan atau sambung daripada perbincangan rakan saya, iaitu dari bab ataupun tajuk iaitu masalah. Masalah dari isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor informal. Antara masalah yang dihadapi oleh sektor informal semasa dan pasca COVID-19 ialah kehilangan pendapatan segera bagi sektor informal. Kebanyakan pemilik pengusaha informal menggunakan modal perniagaan untuk kegunaan harian. Akibatnya, mereka terpaksa menutup perniagaan untuk sementara waktu atau selamanya yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan lonjakan kemiskinan. Kehilangan pendapatan dan kemiskinan yang semakin meningkat seterusnya menurunkan kadar pendaftaran sekolah, terutamanya bagi golongan muda. Selain itu, masalah yang dihadapi ialah risiko kesihatan. Risiko kesihatan memperburuk kelemahan utama pekerja miskin dalam sektor informal. Sekiranya mereka tidak dapat mengakses rawatan kesihatan, virus akan menyebar dengan luas dengan akibat membawa maut. Dalam pada itu, masalah yang dihadapi oleh sektor informal ialah kerosakan pada struktur ekonomi yang memberi kesan jangka masa panjang kepada ekonomi dengan pemulihan dijangka perlahan dan tidak rata. Sekian, saya serahkan kepada rakan saya untuk sambung. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya. Saya Nasrul Effendi bin Nasrul Malik, nombor metrik 266555. Saya akan menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi terhadap sektor informal semasa dan selepas COVID-19. Sektor informal ini mudah dibuka serta ditutup dan tidak memerlukan modal yang besar atau bercorak perniagaan keluarga. Terdapat tiga cabaran sektor informal, iaitu data tidak mencukupi, keperluan membayar hutang pembekal, mengenal pasti sasaran pekerja sektor informal, di mana cabaran yang dihadapi oleh sektor informal semasa dan pasca COVID-19 ialah mempunyai sedikit data mengenai pekerja sektor informal, peraturan mengenai siapa yang layak mendapat bantuan dan bagaimana mereka mendapatkannya telah menimbulkan cabaran dan halangan dalam memberikan bantuan kecemasan wabak COVID-19. Di Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia di OSM telah diminta untuk mengumpulkan maklumat dan statistik berkaitan sektor informal negara serta sektor ekonomi yang terjejas, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS, bagi membantu kerajaan menangani isu dan cabaran pasca pandemik COVID-19. Okey, cabaran yang kedua yang dihadapi terhadap sektor informal semasa dan pasca COVID-19 iaitu keperluan membayar hutang pembekal dan sewa premis serta memenuhi tanggungjawab mengekalkan pekerja. Kemunculan wabak COVID-19 menjadi risiko perniagaan tidak dijangka ramai usahawan. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP disusuli dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi membentang penularan wabak pandemik itu.
dalam menyebabkan pemberhentian sementara beberapa sektor perniagaan. Dalam keadaan sesuatu perniagaan diberhenti sementara, aliran tunai masuk perniagaan atau perniagaan tertentu terhenti, namun tidak untuk aliran tunai keluar. Masih banyak perbelanjaan perlu ditanggung usahawan. Bukan itu saja, usahawan juga berdepan cabaran mengekalkan pekerja. Mereka bergelut dengan rasa tanggungjawab untuk mengekalkan pekerja yang kemungkinan besar tidak menampung kehidupan sekiranya perkhidmatan ditamatkan atau diberhentikan. Okey, cabaran yang terakhir iaitu cabaran yang ketiga, di mana mengenal pasti dan sasaran pekerja sektor informal. Isu mengenai mengenal pasti orang miskin telah didokumentasi dan ditangani secara bertahun-tahun dari segi perpindahan sosial, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di negara lain juga. Pihak kerajaan menangani halangan dalam waktu pandemik ini kerana perlu menilai mereka yang bekerja dalam sektor informal untuk memberi bantuan seperti di Malaysia. Pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat iaitu Prihatin yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dalam menangani isu sektor informal. Kerajaan telah menyediakan pakej khas merangsang perniagaan iaitu pakej Prihatin PKS. Satu kajian di Filipina mendapati bahawa terdapat 11% anggota usahawan mikro yang disoal selidik mendapat bantuan tunai dari kerajaan, walaupun 3 hingga 50% kehilangan mata pencarian mereka. Okey, sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk membincangkan tentang cadangan-cadangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahidan bin Yusof. Nombor metrik 258380. Okey, untuk isu ekonomi yang menurun disebabkan COVID-19, banyak para peniaga mengeluh disebabkan pendapatan mereka yang sangat berbeza dan sangat ketara, yang mana pendapatan mereka sebelum ini mencecah beribu-ribu, tetapi pada masa sekarang ini mungkin mencecah sebagai puluhan atau beratus-ratus sahaja untuk masa sehari. Mungkin disebabkan COVID-19 ini, peniaga-peniaga sangat mencari peluang-peluang lain, mungkin mencari kerja lain. Mereka menganggap bahawa perniagaan masa sekarang tidak menguntungkan. Namun dari aspek yang kita boleh tengoklah, banyak agensi kewangan turun untuk membantu para peniaga dengan memberi modal-modal baru. Sebagai contoh, Amanah Ikhtiar Malaysia, yang mana Amanah Ikhtiar ini memberi pinjaman kepada customer-customer yang pada masa sekarang COVID-19. Amanah Ikhtiar membuka satu skim pinjaman iaitu skim penyayang. Skim penyayang ini adalah skim pemulihan projek, yang mana daripada jumlah RM1,000 hingga 5,000 peniaga boleh meminjam duit daripada jumlah tersebut dan membaik pulih balik perniagaan mereka. Ramai juga yang terjejas teruk dan membuat penangguhan bayar balik. Dan penangguhan bayar balik ini adalah bukan salah satu jalan penyelesaian, di mana mereka perlu mencari inisiatif yang baru untuk mereka keluar daripada kelompok yang lama dan mencari kelompok yang baru. Sebagai contoh, mereka menyertai satu bisnes iaitu yang sangat various dan sangat yang relevan sekarang ini adalah perniagaan online. Banyak para peniaga yang nampak perniagaan online ini memberi pendapatan yang baik dan sangat meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh, peniaga boleh memuat naik resepi-resepi ataupun bahan-bahan perniagaan mereka ke online dan terus kepada customer-customer yang berminat dengan barang mereka. Ini adalah salah satu inisiatif yang baru dan perlu para peniaga mencari peluang yang ada untuk menyertai perniagaan online. Terima kasih rakan saya Syahidan. Dan saya akan membuat kesimpulan tentang isu ini.
Konklusinya, COVID-19 adalah pandemik global yang telah mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Khususnya negara Malaysia juga turut terjebak dengan pandemik ini. Ini juga telah menimbulkan teladan oleh kerajaan untuk melindungi kesihatan dan kehidupan pekerja sektor informal. Justru itu, selepas krisis ini, pelbagai langkah-langkah bantuan sosial harus terus dilihat sebagai sebahagian daripada pakej bantuan yang lebih besar. Program bantuan sosial harus merangkumi pembayaran balik pinjaman, pembayaran sewa dan utiliti dan pelepasan cukai atas barangan keperluan. Sampai di sini sahaja saya bersama rakan-rakan menerangkan tentang tajuk isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor informal. Sekian, terima kasih.